Ustaz Ahmad Hussaini bin Hamid selaku pimpinan kita pada hari ini. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang saya hormati Tuan Yahya, Tuan Nasir Masjid, yang saya hormati Barisan Ketua Masjid, khususnya Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Haja, Tuan-Tuan yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya marilah kita mengucapkan syukuran kepada Allah SWT di atas limpah kurnia inayahnya. Kita masih diberi ruang kesempatan untuk terus berada di bumi ini dan terus berada di dalam masjid ini bagi kita menjadi bulan kita pada bulan ini. Bagi Pak Ustaz Majlis, saya terima kasih di atas kehadiran bagi Ustaz Mahfuz ini untuk bulan kita pada petang ini. Juga terima kasih serahkan kepada tuan-tuan dan puan yang sentiasa berikan perhatian sokongan dokongan dan masyarakat kepada masjid ini. Bagi hari bertuan hijau ni, kita sekarang berada di muka surat 89 kan. Jadi dalam masa lagi saya ingin menjemput sebagai bagian selamat saya ini untuk melihat bulan kita pada depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Warisan Teluk Kemang, Tuan Penasihat Tuan Abdul Rahim, Tuan Pengerusi Tuan Syed Rizwan, Tuan Imam, serta tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat menghimpunkan kita di dalam rumah Allah ini, yang mana kita dapat duduk di dalam majlis ilmu ini setelah kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Kalau ikutkan hari ini kes paling tertinggi 1240 kes tinggi tu tuan-tuan. Jadi dekat Negeri Sembilan saja terdapat 25 kes dah. Dekat PD tadi ada orang forward dekat WhatsApp. Siapa yang pergi pasar pekan PD tu hati-hatilah sebab ada orang positif kat situ. Sebab tu dia dah sampai kat PD ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kena ambil langkah berjaga-jaga. Kalau boleh social distancing lah. Walaupun kita kena orang tu, tapi tak boleh percaya orang tu. Tak boleh salam, tak boleh apa, semua tak boleh. Sekarang ni dikuat-kuasakan untuk pakai face mask dekat Negeri Sembilan ni. Kena pakai face mask. Maknanya sekarang ni penguasa pun dah standby, tunggu arahan je sekarang ni. Kalau ada pantau orang tak pakai face mask, kena. Sebab tu kena pakai face mask. Itulah sebab sedikit nasihat lah. Sekarang ni pun sejadah pun kena bawa sendiri. Sekarang ni sebab bahaya tuan-tuan. Seremban pun dah kena tutup, sekolah pun dah tutup. Nilai pun sekarang kena PKPB je. Nilai maknanya makin lama makin mendekati kita, makin dekat dengan PD ni. Sebab tu kita kena ambil langkah berjaga-jaga, sama ada di masjid ataupun di luar masjid. Tu pesanan saya lah sebelum memulakan kuliah pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan kitab pengajian kita, iaitu kitab Fiqh Manhaji ala Madhab Asy-Syafi'i. Jadi minggu lepas kita masih di dalam bab najis mughallazah, najis mukhaffafah dan najis mutawassitah. Yang di mana seperti mana yang kita tahu bahawa najis mughallazah ini ialah anjing dan babi. Sama ada
anjing dan babi, sama ada keturunannya ataupun keturunan salah satu daripada kedua-duanya. Maknanya kambing kahwin dengan anjing, dapat kambing, maknanya kambing tu juga adalah najis mughalladhah kalau disentuh. Itu adalah najis mughalladhah. Najis mukhaffafah adalah air kencing bayi lelaki yang belum sampai 2 tahun hijriah. 2 tahun hijriah bukan 2 tahun Masihi, yang hanya menyusu susu ibu sahaja. Maknanya kalau dia makan nasi umur 3 bulan tak boleh. Contoh, tak boleh. Jadi najis mukhaffafah, iaitu najis yang ringan. Yang ketiga adalah najis mutawassitah, iaitu najis pertengahan. Apa-apa selain daripada anjing dan babi, dan juga kencing bayi lelaki 2 tahun yang hanya menyusu susu ibu saja, maka itu adalah najis mutawassitah, iaitu najis selain itu. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan belajar pula berkenaan cara bersuci dengan najis-najis tersebut. InsyaAllah pada malam ini. Jadi cara bersuci daripada najis. Cara bersuci daripada najis mughalladhah, iaitu anjing dan babi dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, dan satu daripadanya adalah dengan air tanah. Sama ada najis tersebut najis aini, iaitu najis yang nampak, ataupun najis hukmi. Dari segi hukumnya dia adalah najis, dan sama ada terkena pada pakaian, badan atau tempat. Dalilnya adalah sebagaimana hadis yang lalu berkenaan dengan jilatan anjing. Jadi apa hadis itu? Hadis dia adalah tahuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu an yaghsiluhu sab'a marat ulahunna biturab. Maksudnya untuk membersihkan berjana kamu apabila dijilat anjing, hendaklah kamu membasuhnya sebanyak 7 kali. Basuhan pertama hendaklah dengan air bercampur tanah. Dalam riwayat lain mengatakan satu daripada basuhan tersebut adalah air bercampur dengan tanah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah cara untuk membersih. Dengar, terlampau dingin. Okey. Ini adalah cara untuk membersihkan najis mughalladhah, iaitu najis yang berat. Apabila anjing dan babi terkena pada pakaian kita, terkena pada badan kita ataupun tempat sembahyang kita, hendaklah dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Salah satu daripada basuhan itu adalah dengan air tanah. Tapi tak digalakkan untuk membasuh pada basuhan yang ketujuh tu. Tak digalakkan. Sebab apa? Kalau dah basuh 6 kali, tiba-tiba kali ketujuh dengan air tanah, maknanya tangan kita masih kotor dengan tanah. Tapi tak, maksudnya tak digalakkan. Maknanya kalau nak bersihkan pada basuhan pertama, kedua sampai ke 6, ke-7 tak digalakkan. Tapi dengan tanah apa? Dengan tanah apa? Maknanya semua tanah dibolehkan. Menurut mazhab Syafi'i, semua tanah dekat bumi ni boleh untuk dibuat sertu. Kalau nak bersihkan najis mughalladhah ni dipanggil sertu. Kalau samak lain. Samak tu samak kulit bangkai. Tapi yang sertu ni cara membersihkan najis mughalladhah. Sertu dipanggil dalam bahasa Melayu. Kalau samak lain, kena bezakan antara kedua tu. Jadi macam mana pula kalau kita termakan daging babi? Contoh, adakah kita perlu samak? Adakah kita perlu samak? Tak tanah mulut kita minum air tanah? Ya kau, kena kau? Tak perlu. Tak perlu. Kerana apa? Kerana dah masuk dalam, nak buat macam mana? Kalau minum tanah mampu. Tak boleh. Sebab tu tak boleh, tuan-tuan. Jadi cara nak membersihkannya ni, mestilah kena hilang dulu ain dia. Mana kena, contoh anjing dia ada berak dekat luar tu, luar masjid ni. Cara nak bersih dia, kena bersihkan dulu ain dia. Kena ambil tisu ataupun ambil mop dan sebagainya. Ambil dulu najis tersebut, hilangkan ain najis tersebut. Lepas tu barulah suci dengan 7 kali sucian tersebut. Andai kata kita nak suci, kita ambil baldi contoh. Satu, kita tak hilangkan najis dulu. Najis tu kat lantai, kita masih ada najis tu, kita hilangkan dengan, kita ambil air, kita hilangkan.
tanpa menghilangkan najis tersebut. Pada basuhan pertama tak hilang, basuhan kedua tak hilang, basuhan ketiga tak hilang juga najis tu, sampai basuhan keempat baru hilang. Jadi adakah dikira baki lagi 3 ataupun kena tambah lagi? Maksudnya kat sini kena tambah lagi tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya apabila adanya lantai tu ada tai anjing, kita ambil baldi contohnya, gayung, 1 tak hilang najis, 2 tak hilang najis, 3 tak hilang najis, sampai keempat baru hilang najis. Yang keempat tu baru dikira basuhan yang pertama. Maknanya kena hilang dulu najis tu tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya dah kira sampai keempat tu baru dikira 1, baru diulang dengan air tanah sampai basuhan yang ketujuh. Kalau keempat tambah lagi 3 masih lagi tidak suci. Masih lagi tidak suci lagi tuan-tuan. Sebab tu kena hati-hati, kena belajar. Ada pengalaman kau kena? Najis air ni tu kena buang dulu kan. Najis air ni tu kena buang dulu. Mana tinggal dengan najis hukmi. Najis hukmi ni kita tak nampak dengan mata kita. Setelah itu barulah kita bersihkan dengan kaedah sertu tersebut. Jadi tanah. Kalau tanah sekarang ni kita hidup di zaman teknologi moden. Macam-macam orang, macam-macam gaya dia buat. Jadi sekarang ni ada jenis sabun taharah. Sabun ni menggunakan dihasilkan diperbuat daripada tanah liat. Sabun tersebut. Maknanya sabun tersebut contoh 90% adalah daripada tanah, 10% lagi daripada bahan apa-apalah bahan. Jadi adakah boleh menggunakan sabun tersebut untuk menyertu tangan kita contoh dia? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Jawapan dia boleh. Kerana apa? Kerana setelah diperbincangkan di muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, yang sabun yang mengandungi unsur tanah. Unsur tanah, apa-apa tanah je lah, yang untuk menghilangkan, untuk menyamak najis adalah dibolehkan dengan syarat apa? Syarat dia tanah tu mesti banyak kandungan daripada bahan lain. Maknanya apabila tanah tu lagi banyak, contoh 90% tanah, barulah dibolehkan guna sabun tu untuk sertu. Jadi kenapa tanah? Kenapa zaman Nabi dulu banyaknya wangi-wangian lain? Contoh bidara, apa lagi banyak wangi-wangian atar. Kenapa juga digunakan tanah ni? Sebab tanah ni takkan pernah habis tuan-tuan. Jadi tanah, atar ataupun minyak bidara, minyak wangi-wangian tak boleh. Kita guna sabun biasa tak boleh. Kono juga guna tanah. Sebab apa? Ini adalah perintah Allah Subhanahu Taala. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin dengan membersihkan tanah tu, membersihkan dengan menggunakan tanah tu, boleh menghilangkan bakteria kat tangan kita contoh dia. Sebab anjing dan babi ni kita tengoklah cara hidup dia macam mana. Babi macam mana cara hidup dia. Dia hanya memakan bangkai contoh dia. Sebab tu kita Nabi Muhammad SAW menggalakkan kita membersihkan dengan tanah supaya apa? Jaga kebersihan tu. Islam menggalakkan kebersihan walaupun dengan bakteria contoh. Itu adalah cara bersuci daripada najis mughalladhah. Faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi andai kata anjing jilat kereta kita, kita kena samak ke anjing kereta kita tu? Kita kena setu ke kereta kita tu? Tak payah. Tak payah. Kerana apa? Kerana kita tak bawa kereta kita tengah sembahyang. Ada orang kita bawa kereta kita dah sembahyang, kita parking sini kita sembahyang, tak boleh. Tak ada. Jadi kereta tak payah samak. Jadi apa-apa pakaian yang kita bawa sembahyang, badan kita kena bersihkan untuk kita bawa sembahyang, dan tempat sembahyang kita tu kena bersihkan daripada najis tersebut. Kalau kereta tak payah samak. Tayar tak apa. Jadi tak payah samak kereta tuan-tuan. Jangan beria samak-samak kereta, tu yang bahaya tu. Rosaklah kereta. Kita dah lah sayang kereta, rosak pula kereta tu. Jadi itu tak boleh. Jadi itu jenis yang pertama, cara bersuci daripada najis mughalladhah. Yang kedua adalah cara bersuci daripada najis mukhaffafah.
Iaitu najis mukhaffafah ini ialah najis kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan sebarang makanan yang lain selain daripada susu ibu, adalah dengan merenjiskan air sehingga rata ke tempat najis tersebut, sama ada najis tersebut najis aini ataupun hukmi, dan sama ada terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Jadi yang kedua ni adalah najis mukhaffafah, iaitu mestilah menepati 4 syarat ni. Iaitu pertama, mestilah najis tersebut adalah air kencing sahaja, bukannya berak, bukannya muntah, mesti air kencing. Yang kedua adalah mestilah bayi lelaki. Yang ketiga ialah mestilah bayi lelaki tersebut tidak sampai 2 tahun hijrah. Kalau masih setahun 8 ke 9 bulan lebih contoh. Yang keempat, mestilah hanya menyusu susu ibu sehingga kenyang. Hanya minum susu ibu, yang lain dia tak minum. Jadi kalau adanya keempat-empat syarat ni, kalau budak bayi tersebut kencing ataupun kencing kena pada lantai ke pakaian kita, dia adalah dikategorikan sebagai najis mukhaffafah. Jadi cara nak membersihkan dia macam mana? Caranya ialah tathuru birashil mak 'alaiha ma'al ghalabati wa izalatu 'ainiha. Iaitu nak membersihkan dia ni, mestilah merenjiskan air tersebut ke atas tempat terkena najis tu dengan meratakan air tersebut serta menghilangkan ainnya, menghilangkan najis tersebut. Itu cara nak membersihkan. Ataupun cara nak lagi selamat, kalau terkena najis tersebut, lap dulu najis tersebut sehingga hilang ain dia. Apabila dia sudah menjadi najis hukmi, yang kita tak nampak najis tersebut, tetapi dia ada kat tempat tersebut, maknanya kena renjis. Ambil air renjis ataupun guna spray. Guna spray, mesti air spray tu air mutlak. Tak boleh guna air mutaghayyir, tak boleh guna soflan. Kena guna air suci dan menyucikan. Contoh air pipe, guna air pipe untuk bersihkan tempat yang terkena najis mukhaffafah tu. Bersihkan dulu air dia, tinggal najis hukmi, renjiskan air tersebut ke tempat tu, meratakan air tersebut, tetapi tak disyaratkan untuk kita mengalirkan, ataupun air tu mengalir tak disyaratkan. Asalkan air tu merata dah cukup. Tak disyaratkan untuk mengalir air tersebut, cukup meratakan je kalau najis budak-budak ni. Setelah itu barulah lap sehingga kering. Lap sehingga kering. Dan tu je cara dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi lepas tu kalau nak lagi bersih, tuang air untuk lagi selamat lah. Tuang air, lepas tu lap. Tu cara nak lagi bersih. Jadi najis mukhaffafah ni sebab apa dipanggil ringan? Sebab cara menyucikan dia ni senang, berbanding dengan najis mughalladhah tadi. Kono air tanah, kono basuh 7 kali baru bersih. Tu najis mughalladhah. Dia najis yang berat. Berat sebab apa? Cara nak membersih dia tu susah. Tapi kalau najis mukhaffafah ni senang. Kena renjiskan je. Renjis, ratakan dan keringkan. Tu je cara dia untuk menghilangkan najis mukhaffafah ni. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang keempat adalah cara bersuci daripada najis mutawasitah, iaitu najis selain daripada anjing dan babi dan kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan sebarang makanan yang lain selain daripada susu ibu, adalah dengan mengalirkan air ke atasnya dan menghilangkan kesan-kesannya hingga hilang air najis tersebut dan juga sifat-sifatnya, sama ada warna, rasa ataupun bau, sama ada najis aini ataupun hukmi, dan sama ada terkena pada pakaian, badan atau tempat. Namun demikian, tidak mengapa jika warnanya masih kekal disebabkan susah untuk menghilangkannya seperti warna darah. Jadi ini adalah cara membersihkan najis mutawasitah, iaitu contohnya darah, muntah, nanah, tai cicak yang basah contohnya. Tai cicak, kita sembahyang ada tai cicak kat tu. Jadi kita kena bersihkan dengan cara macam mana? Iaitu mengalirkan air. Mana alirkan air ni mesti air tu lalu. Tak boleh air tu tak lalu. Mana sikit-sikit tak boleh. Kena air tu lalu.
mengalirkan air ke atasnya dan menghilangkan kesan-kesannya hingga ain najis tersebut dan juga sifat-sifatnya sama ada warna, rasa dan bau itu hilang. Maknanya bersihkan air tersebut. Contoh kencing, kita bersihkan, kita lalukan air, kita ambil baldi, kita bersihkan lantai tersebut, barulah hilang, sehingga hilang ain najis tersebut, barulah dikira bersih, suci. Maknanya warna, bau dan rasa tu hilang. Maknanya kalau kita jilat tak ada rasa kencing, Contoh, bau tak ada rasa kencing, warna tak nampak warna kencing lagi dah. Itu barulah dikira sebagai suci. Sama ada najis aini ataupun hukmi. Hukmi kita alirkan saja air tersebut. Jadi kalau terkena pakaian, tempat semayang kita ataupun badan kita, kena bersihkan. Sebab apa? Nak solat. Kalau selain tujuan untuk solat tak apa, ni nak solat, sebab tu kena bersihkan pakaian kita ni. Jadi namun demikian tidak mengapa jika warnanya masih kekal, disebabkan susah untuk menghilangkannya seperti warna darah. Ini kita telah bincangkan masa-masa yang lalu. Kita bincangkan jika darah terkena pakaian, kita bersihkan bersungguh-sungguh. Kita bersihkan banyak kali, lepas tu ada warna darah, maka di situ dimaafkan. Ataupun bau tu masih lagi tertinggal dekat darah kita, dekat pakaian kita tu, jadi dekat situ dimaafkan. Tetapi kalau rasa masih ada lagi dekat situ, maka kat situ tak boleh dimaafkan. Maknanya kena bersih lagi, sampailah andai kata nak koyak baju kita ni, sampai nak koyak baru hilang najis tersebut, maka dekat situ barulah dimaafkan kalau rasa ni. Tapi kalau warna ataupun bau, maknanya dimaafkan. Tetapi kalau ada warna dan bau sekaligus pada satu-satu tempat tersebut, makanya dia adalah situasi sama macam rasa tadi. Mana kena bersihkan dengan sungguh-sungguh, kena sabun dan sebagainya, hingga kalau gunting baru hilang najis tersebut, maka kat situ barulah dimaafkan. Itu cara nak membersihkan najis mukhaffafah ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak membersihkan ni mestilah air itu mendatangkan najis tersebut, bukannya air itu didatangi oleh najis tersebut. Sebab tu tanggapan orang lain, tuan-tuan. Contoh, kita ambil baldi tu ada air, kita ambil pakaian kita kena najis. Contoh, kena kencing bayi, kena dekat badan kita, pakaian kita. Kita buka baju, kita nak basuh, kita ambil air, kita baldi tu, kita rendam dalam baldi tu, maka kat situ masih lagi tak suci lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana air itu didatangi oleh pakaian tu, bukannya air itu mendatangkan kepada pakaian tu. Contoh, kalau air itu kita ambil baldi, kita siram dekat pakaian tu, ataupun paip kita buka, kita alirkan air tu kat pakaian tu, barulah dikira suci. Tapi kalau dekat baldi tu saja kita letak pakaian, tu masih lagi tak suci. Kalau bawa semayang tak sah lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Faham tak? Sebab tu kena berjaga-jaga. Contoh, kita rendam pakaian baby kita berak, kena seluar baby biasanya kan. Jadi kita rendamkan pakaian tu dekat kat baldi. Masih lagi suci tak, tuan-tuan? Nampak zahir dia bersih, dia memang bersih, tapi kalau ikutkan syarak, dia masih lagi tidak suci lagi, tuan-tuan. Sebab tu kena alirkan air tu, tak boleh letak kat dalam baldi. Sebab tu bahayanya bila mana kita menggunakan mesin basuh ni, tuan-tuan dan puan-puan. Mesin basuh ni, Kalau air yang banyak boleh Ustaz? air yang banyak tak ada masalah. Air yang lebih daripada 2 kolah tak ada masalah. Dekat laut tu rendam tu. Kalau kat laut boleh. Contoh kat kolah ni ada najis, tu boleh ni. Contoh, sebab dia lebih 2 kolah. 2 kolah ni adalah 216 liter. Lebih daripada tu adalah 2 kolah. Kurang daripada tu, dia bukannya dikira sebagai 2 kolah. 2 kolah ni adalah 216 liter. Contoh, kalau pakaian kita kena najis, kita boleh basuh kan. Contoh. Tapi kalau ikut pandangan masyarakat, jijik lah kan. Tak boleh lah. Kita kena jaga agak kebersihan tu.
Tapi kalau ikutkan boleh. Sebab dia lebih daripada 2 kolah. Maknanya dibolehkan. Kalau dekat mobil, kalau kita orang bawa baju kan, Ha? itu mesti dia kena kencing ke, dia kencing masuk semua. Dia macam mana tu? Dekat mesin basuh. Hmm. Tu masalah dia tuan-tuan. Bila kita masuk pakaian kita dalam mesin basuh, air dalam mesin basuh tu cukup tak 2 kolah? Tak cukup 2 kolah. Jadi bila mana kita letakkan pakaian kita dalam tu ada suar dalam, ada terkena kencing sikit dan sebagainya, habis semua najis. Tuan-tuan dan puan, habis semua najis pakaian tu. Mana nak buat semayang tak boleh. Sebab tu sebelum nak suci tu, kita kena bersihkan dulu dengan air mutlak. Dengan air mutlak sebelum nak masuk dalam mesin basuh tu, kena bersihkan dulu dengan air mutlak. Air suci lagi menyucikan, air baik, bukannya air mutaghayyir, bukannya air sabun, tapi dengan air mutlak barulah masuk dalam mesin basuh. Sebab masyarakat pada hari ni kita tengok mencampak mesin basuh. Kalau roti memang tak ada lah. Sebab tu kita sebelum basuh tu kita kena basuh dulu. Ataupun selepas kita mandi, selepas kita pakai pakaian tersebut, kita rasa tu ada najis kat suar dalam kita. Selepas time kita nak mandi tu kita basuh lah. Time kita nak mandi tu. Ada macam petisan. Tak ada. Baling campak. Tu yang kena ubah tu. Tu yang bahaya. Tak pernah nampak. Sebab bila masuk mesin basuh, dia kurang daripada 2 kolah. Guna pula air selain air mutlak, maka dekat situ tak bersih. Mana satu pakaian, satu baldi ataupun raga tu semuanya najis. Pakaian tu semua najis. Sebab tu sebelum nak suci tu kena bersihkan dulu dengan air mutlak. Tu bahaya dia tuan-tuan dan puan-puan. Kena berjaga-jagalah. Terutamanya yang ada baby ni. Kita main campur baju kita dengan baby kan. Padahal dia bawa najis. Pampers kita buang lah, tapi yang terkena seluar dia dan sebagainya. Sama macam kita. Contoh kita kerja-kerja penat, keluar air mandi. Tapi kalau dekat rumah-rumah biasa tu, dia tukar air macam tu ingat boleh kot. Kalau kita dekat laundry macam dekat lobby, sana satu kali keringkan habis. Mana tak boleh. Kalau dekat rumah-rumah sebenarnya dia pakai tu mesti 2-3 kali. 2-3 kali. Mesin basuh selalu 2 kali basuhan kan. Maknanya pertama adalah guna tukar air macam itu. sabun. Yang kedua, kadang-kadang kita letak soflan. Tak boleh. Tapi kalau gunakan air mutlak, kita basuh dengan air mutlak dan dia keluar dekat ada corong ada tu. Mana dekat situ baru boleh kalau guna air mutlak. Bila dia bayi kita ambil jalan selamat, kita alihkan air dulu lah. Kita alihkan air tu kalau nak selamatkan. Kalau nak selamat, sebelum nak masuk tu kita suci je dulu najis yang kita yakin dekat situ. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak bawa semayang. Contoh kalau kita asingkan jubah, kopiah dalam satu tempat masuk, dan satu tempat seluar dalam sebagainya. Tapi tak boleh juga. Sebab kita akan bawa juga seluar dalam kita semayang. Tak boleh. Sebab apa? Kita kena bersihkan dulu. Sebab apa nak bawa semayang ni? Semayang syarat dia mestilah bersuci daripada najis. Andai kata kita bawa najis, tak sah lah sembahyang kita. Sebab tu kena ambil langkah berhati-hatilah lepas ni. Lepas ni. Patuh syarah. Buatlah syarah macam mana pun. Tu zaman dulu lagi selamat. Dia selalu basuh kat sungai. Basuh kat sungai. Tu dia selamat sebab dia lebih daripada 2 kolah. Air tu mengalir pula tu. Tak boleh kalau macam tu pun apa dalam tu kalau dah pergi pun dia campur dia ke kawasan-kawasan dinding semua. Kena tak boleh. Air tu dialihkan ke pipe dulu je. Kena airkan tu. Ataupun time kita mandi dah senang. Kita mandi sambil-sambil kita bersih pakaian kita. Tu cara yang selamat. Kalau manual ke auto ke, tu susah sikit lah. Kalau nak hilangkan keraguan tu, sebelum nak basuh tu kena alihkan air tu dulu. Barulah dikira bersih. Tu faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Ada keraguan tak? Apa ni, yang mana macam campak tu kena hati-hati lah. Kena hati-hati. Saya tak biasa pakai macam ini saja. Kalau macam tu selamat. Kalau
Najis mutawasitah. Kita ada wuduk, Hmm. najis mutawasitah. Tak perlu. Tak perlu kan? Sebab bukan syarat membatalkan wuduk terkena najis, bukan syarat. Maknanya kita basuhkan najis tersebut, kita masih ada lagi wuduk. Tak perlu ambil. Kalau makna kalau kena pijak, kalau kita cicak apa semua, Maknanya kita perlu basuh lah tempat yang terkena najis tu. Tak payah ambil wuduk. kita kena ambil apa batal semayang. Sebab Oh, syarat membatalkan wuduk, seingat saya ada 4 perkara. Yang pertama adalah apa-apa yang keluar daripada kubur dan ubur. Yang kedua adalah bersentuhan antara lelaki dan perempuan. Yang ketiga apa ya? Saya tak ingat lah. Tapi bukan syarat najis tu. Najis tu kalau terkena badan kita masih lagi bukan membatalkan wuduk lagi. Tak ingat apa lagi tiga. betul. Ketut salah satu dari kubur dan ubur. Ketiga, tidur yang tidak tetap. Beralih kubur. Ulalik punggul. Yang keempat, apa lagi satu Apa dah? Muntah tak batal wuduk. Muntah dia batalkan semayang je. Lagi satu saya lupa apa dia. Jadi tu najis bukannya membatalkan wuduk. Dia masih lagi tak membatalkan wuduk. Jadi bila terkena cicak ke apa ke, kita kena basuh saja najis tu. Apa? Alio basi, basuh saja mulut tu. Tak payah nak ambil wuduk. Apa lagi satu syarat, lupalah. Perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kita tengok sikit kat sini Saya lupa. Batalkan wuduk. Wuduk. Semua yang keluar daripada kubur dan ubur. Kedua, tidur yang tidak tetap. Ketiga, ni hilang akal disebabkan sama ada mabuk, pitam, sakit ataupun gila. Tu syarat yang perkara yang keempat, iaitu membatalkan wuduk. Maknanya kalau kita gila sekejap ataupun kita pitam, mabuk, minum toddy, condong minum arak, minum mabuk, maknanya kat situ dah batal wuduk. Tapi kalau terkena najis, tak batal wuduk. Kena bersihkan saja tempat yang terkena najis tu. Minta maaf ya, terlupa syarat yang perkara yang keempat tadi. Jadi faham tak tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah faham sebab tu kena ambil langkah jaga-jaga. Kadang orang tu pakai jubah, pakai serban, tapi diri dia tak suci. Sebab apa? Dia tak belajar cara nak menyucikan pakaian tu. Sebab tu kena hati-hati. Itu bab cara bersuci daripada najis. Kita masuk pula kepada bab cara menyucikan kulit bangkai selain anjing dan babi. Selain anjing dan babi, cara nak menyucikan kulit bangkai. Bangkai ni apa yang kita faham? Bangkai ini adalah haiwan sama ada yang halal dimakan ataupun haram yang dimakan, yang tak disembelih oleh syarak. Mengikut syarak, apabila disembelih tak mengikut syarak, maka di situ adalah bangkai. Tetapi kalau najis itu adalah haram dimakan, sembelih ke tak sembelih ke, tetap bangkai. Contoh kita sembelih harimau, nak makan tak boleh, dia tetap bangkai. Nanti bangkai ni apa maksudnya adalah najis. Cara nak bersihkan, cucikan kulit bangkai selain anjing dan babi, iaitu kalau kita panggil bahasa Melayu samak lah. Kita panggil samak. Cara nak samakkan kulit bangkai selain anjing dan babi ni. Kulit bangkai selain anjing dan babi, itu kalau kita tahu anjing dan babi ni hidup pun najis, mati pun najis. Hidup pun susah, mati pun susah. Jadi anjing dan babi ni memang dia berat. Mati pun dia najis, hidup pun dia najis. Sebab tu kulit dia apa-apa ke, kalau disamak dengan cara apa sekalipun, tetap tidak bersih, tidak suci. Maknanya selain daripada anjing dan babi tu, disucikan dengan cara disamak, iaitu membuangkan segala lendir. Itu contohnya darah dia ke, daging yang terdapat pada kulit tu, dengan benda kulit, dengan lendir yang pada kulit yang boleh merosakkannya,
ataupun membusukkan kulit tersebut, maka kena buang dulu lendir-lendir tu. Maknanya apa-apa kena samak ni adalah membersihkan kulit tersebut daripada apa-apa lendiran. Contoh darah, daging, yang mana kalau kita tak buang kedua-dua ni ataupun lendir tersebut, dia boleh membusukkan kulit tersebut. Dia boleh merosakkan kulit tersebut jika dibiarkan dengan menggunakan bahan panas dan tajam. Guna bahan panas, contohnya kita rendam dengan air panas ke, kita buat apa-apa cara sekalipun sehinggalah hilangnya lendiran-lendiran tu, maka di situ dikira samak. Hingga tidak lagi berbau busuk dan rosak sekiranya direndam di dalam air. Maknanya kita ada kulit harimau. Kulit harimau kita samak. Kita samak-samak, kita bersihkan dengan apa-apa pun. Hatta najis, kita boleh membersihkan kulit tu dengan najis. Contohnya tahi burung merpati. Maknanya di situ tahi burung merpati kita boleh bersihkan, menyamakkan kulit tersebut. Jadi kalau ikut yang zaman sekarang ni, kita gunakan bahan kimia. Bahan kimia pun boleh. Tak disyaratkan orang Islam sahaja. Malahan orang kafir pun boleh, orang bukan Islam pun boleh menyamakkan kulit binatang tersebut. Mana orang putih, kita beli barang branded, bag daripada kulit biawak, contoh bahan special. Kita tengok daripada mereka ni mesti orang putih buat, bukannya orang Islam, maka kat situ dibolehkan. Andai kata kita rendam beg kita kat dalam air, kita keluarkan, ada tak bau busuk? Kalau ada bau busuk, maknanya samak tu tak bersihkan lagi. Dia mestilah hilang yang bau busuk andai kata terendam di dalam air, direndam di dalam air. Maknanya macam prostat tu macam tu tak? Kadang yang kita buat lembu babi kan. bulu babi automatik tak boleh. Apa-apa babi, bulu dia ke, lemak dia ke, apa dia ke, semua tak boleh. Tetap najis. Babi dan anjing, selain daripada anjing dan babi barulah boleh disamakkan. Selain tu tak boleh. Anjing dan babi tak boleh, memang tak boleh. Anjing, bulu apa-apa semua tak boleh. Semua tu. Apa-apa yang berkenaan dengan anjing dan babi semua tak boleh menurut mazhab Syafi'i. Jadi dekat sini kita tengok dia adalah kulit saja, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kita boleh pakai kulit saja, kita boleh samak kulit saja. Maknanya selain tu boleh tak? Selain tu tulang dia pun tak boleh. Maknanya kena kulit saja boleh dibersihkan, boleh daripada najis menjadi suci. Maknanya andai kata kalau kita nak samak harimau, kulit harimau kita rabak kan, kita nak buat sejadah contoh, wallah lah dia. Sejadah tu kita nak buat harimau, kita pun buat daripada harimau. Maknanya kat situ ada bulu dia. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kulit saja yang sah, yang bersih. Bulu harimau tu masih lagi tidak bersih, najis lah. Maknanya bulu yang ada terdapat pada kulit tu masih lagi najis. Yang suci tu adalah kulit yang kita samakkan. Kulit bangkai yang telah disamakkan adalah suci. Tetapi kalau bulu yang terdapat pada kulit tersebut masih lagi najis. Kerana apa? Syarat dia mesti kulit sahaja. Maknanya bulu dia ke, tulang dia ke, gigi dia ke, kuku dia ke, kalau samak sekali pun tetap tidak bersih. Tetap tidak bersih. Jadi buat selimut tak apa, sebab kita tak buat semayang. Kita buat semayang tak boleh. Contoh sejadah, kita buat harimau guna sejadah tak boleh. Pakaian kita guna kulit daripada apa, harimau, ada bulu-bulu dia. Orang Islam mereka pakai kulit harimau, tak boleh kalau kita bawa semayang. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain ada yang membenarkan bulu ni, tapi kalau mazhab Syafi'i tak boleh kalau bulu tersebut dibawa semayang. Contoh handbag ada bulu monyet, kulit monyet ada bulu tu. Tak boleh. Sebab monyet ni bukannya binatang yang boleh dimakan, yang halal dimakan. Dia adalah binatang yang haram dimakan. Sebab tu kena samak kan, kena tanggalkan bulu-bulu tu. Contoh nak cara samaknya no, tengok macam mana kita cabut ayam.
Yang tu. Contoh ayam kita sembelih, kita rendamkan dengan air panas kan. Baru kita cabut bulu-bulu tu. Tentulah cara nak samak. Tapi kena hilanglah lendir-lendir tu. Hilang lendir-lendir dengan gunakan sabun ke apa ke, dengan bahan kimia ke, sampai kalau letak kat rendam dengan air, kalau kita cabut ada bau lagi tak kalau kita tarik, kalau kita angkat kulit tersebut. Kalau dia berbau lagi, mana tak cukup samak lah, tak cukup suci lah. Macam kulit ular ada yang buat dari pinggang. Buat pakai seluar, pakai tu sembahyang. Boleh. Dia kulit. Sembahyang boleh. Boleh. Sebab dia kulit. Bulu tak ada. Bulu tak boleh. Tapi kalau kulit ular boleh. Sebab dia kulit. Apa-apa selain binatang, selain jin dan babi boleh. Dia tak ada kumpulan bulu lah tu. Kulit ular tak ada bulu. Kulit ular mana ada bulu. Kalau dia buat dari pinggang, pakai seluar, sembahyang boleh lah. Boleh. Sebab dia kulit. Bulu kambing tak ada orang jadah. Bulu kambing dibenarkan. Sebab apa? Sebab bulu kambing tu adalah halal dimakan. Dan satu syarat lagi, mestilah disembelih. Kalau tak disembelih, dia menjadi bangkai. Perhiasan kita tak buat semayang. Mana-mana kita boleh gantung. Ni kena hati-hati. Kena tengok balik. Jadi apa-apa yang disembelih selain daripada nama Allah, contoh kita sembelih selain daripada nama Allah, maka kat situ pun bangkai tersebut pun tetap menjadi bangkai, iaitu najis. Contoh kita sembelih kambing, tapi kita tak cakap, kita tak ucapkan bismillah. Kita bukan orang yang sembelih, bukannya orang Islam. Maka dekat situ, walaupun disembelih, kambing tu disembelih, tetap juga bangkai. Kerana apa? Kerana sebut selain nama Allah SWT, dan juga bukannya orang Islam yang sembelih. Tapi kalau ahli kitab, dibolehkan. Contoh orang yang Yahudi dan Nasrani yang pure ni, yang memang ori Yahudi dan Nasrani ni, yang tu orang panggil ahli kitab, boleh juga disembelih. Orang Islam ataupun ahli kitab. Tapi kalau orang Cina, apek mana lah sembelih, tak boleh. Tak boleh. Kalaupun binatang tu disembelih, syarat menggunakan untuk sembelih binatang mestilah alat yang tajam. Tapi kalau guna tulang untuk sembelihkan kambing tersebut, kambing tersebut tetap menjadi bangkai. Kalau disembelih dengan tulang, contoh. Sebab tu kena berjaga-jagalah. Ataupun binatang buruan yang disembelih semasa ihram, kita berada di ihram, maka binatang tersebut akan menjadi najis juga. Maknanya kita tak boleh makan lah. Najis. Tadi kulit dia tu boleh disucikan dengan cara menyamakkan dia. Dalil dia apa? Dalilnya adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Baginda bersabda, "Idza dhubigha al-ihabu faqad tahura." Maksudnya apabila kulit disamak, maka ia menjadi suci. Riwayat Muslim. Tapi kat sini kalau ikut hadis Nabi Muhammad SAW, dia adalah kulit saja. Selain tu adalah najis. Walau mana cara nak samak sekalipun tetap juga najis. Dan ialah kulit sahaja yang suci apabila disamak. Faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tak faham tanya lah. InsyaAllah faham Selepas disamak, kulit tersebut wajib dibasuh semula dengan air, disebabkan bahan-bahan yang najis yang digunakan untuk menyamakkannya atau bahan-bahan yang menjadi najis disebabkan terkena kulit yang belum suci ketika disamak. Maknanya kalau kita dah samak, kita bersihkan apa-apa yang daripada kulit tersebut, contoh lendiran tu, kulit tu tetap menjadi najis lagi, sebab dia telah dilekati oleh daging ataupun darah tersebut. Sebab darah ni najis, kalau terkena kulit najis. Sebab tu kita kena rendamkan lagi sekali untuk membersihkan kulit tersebut. Faham tak tuan-tuan dan puan? Jadi itu adalah berkenaan dengan bab menyucikan kulit bangkai selain anjing dan babi. Kalau kita hewan buruan itu macam mana? Dia kalau mati kita kena panah ke, tak payah sembelih ke, tak apa, dia halal ke apa? Dia kena sembelih. Kalau dia kita macam Tembak. panah dia sudah mati, Tak boleh, dia kena sembelih. Belajar lah panah ke kaki ke.
Panah kat kaki tu, dia hidup lagi, baru boleh sembelih. Panah kat jantung dia mati. Mati tak boleh lah. Tak dikira sembelih kalau kena panah. Syarat dia mestilah disembelih sehingga putus ni urat dua ni. Apa nama dah? Apa nama urat dah lupa dah. Syarat sembelihan. Dia kalau bismillahirrahmanirrahim panah, tak boleh. Kalau nak panah, panah kaki dia kau baru boleh sembelih. Satu lah. Itu kesilapan orang memahami hadis. Sebab ada hadis mengatakan hendaklah kamu membasuh ketujuh air dengan air suci dan ke-8 adalah dengan tanah. Ikut fahaman ulama' dia mengatakan 8 yang tanah tu apabila tanah tu campur dengan air salah satu tu. Itu fahaman yang sebenarnya. Bukannya bersihkan dengan 7 baru letak tanah. Air tanah tu mesti campur dengan air sehingga menjadi air tanah. Kalau tanah saja tak boleh. Faham tak? Itu fahaman yang silap lah. Sebenarnya tanah yang ke-8 tu bahan-bahan dia, contoh kita sediakan ada tai anjing contohnya. Kita sediakan ke-8 bahan. Baldi 1 air mutlak, baldi 2 air mutlak, sampai baldi 7 air mutlak. Jadi yang ke-8 adalah air tanah. Tanah. Bukannya air tanah, tanah. Jadi tanah tu kita masukkan salah satu daripada kita nak buat tu. Campur dengan air. Itu fahaman sunnah. Macam nampak tanah semua macam tu. Jadi air tanah lah. Apa tanah pun boleh. Asalkan tanah tu mestilah suci. Kalau tanah tai anjing tak boleh. Tetap tak boleh. Dia tetap tak suci juga. Dia mesti suci. Tanah tu suci. Sebab tu lagi elok kalau nak samak ni kita kena gali tanah tu. Kita ambil tanah yang kat bawah tu. Tu lagi elok, lagi suci. Tapi kalau kat atas pun boleh juga. Tapi nak lagi suci bawah tu. Gali sikit lah. Dah 1 meter, 2 meter. 2 meter banyak sangat. 1 inci, 2 inci ke. Satu campur lah. Campur lah. Bawah tu suci lagi. Itu paling baik lah. Tapi kalau kat atas pun boleh juga. Ada Mengelakkan was-was lah. mengelakkan was-was. Kencing tu. Betul. Kalau kita nampak kan tanah menggesap kan. Jadi selelok kan kita cangkul lah. Mana tanah yang bawah tu baru boleh. Sekarang masa sekarang ni benda kadang-kadang banyak yang tak perasan. Pasal sekarang ni bagi dia melawat kampung. Kat mana? Bagi sekarang ni melawat kampung setiap malam. Melawat kampung. Kita tak tahu mana di mana dia mati. Babi hutan ni banyak. Ha? Sekarang main kat kampung ni. Kita pun tak tahu dia minum bagi. Pada saya senang je. Orang gali kubur tu, yang bawah tu habis sikit simpan. Kami simpan. Tu kita was-was tu kita sapu tu. Tak nampak bagi sekarang main bawah rumah lah apa semua. Dia masuk rumah tu. Dia tak masuk rumah, bawah rumah dia lalu. Bawah rumah. Takut dia terpijak najis dia kan. Ya, tempat kita duduk sana belakang sana. Kalau malam memang macam orang belah kambing tu. Bulu-bulu. Babi dia duduk banyak tu. Kita nak solat subuh pun Bola macam selambang tu lah. kes sama dah. 5 kaki, 6 kaki orang gali kubur tu ambil satu bagi simpan. Yo bawa berderet-deret lah babi. Yalah kalau kita nampak tak boleh, ni kita tak nampak. Di malam dia main bawah. Dah. Itulah kata tadi nak elakkan buat-buat tu ustaz kata. Kali korek dalam. Ikut laluan babi. Kita pakai kasut. Tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Sebab kasut kita tak buat semayang. Kasut kita tak buat semayang. Jadi kalau kita terkena kaki, kena samak kaki tu. Tak boleh sentuh lah. Kalau kena najis tu baru kena sentuh. Ada apa-apa pertanyaan lagi tuan-tuan dan puan-puan? Apa? Tak nampaklah orang yang bertanya. Itulah tu. Jenis mereka di Malaysia kat pakaian juga dia Tahu pun tak. Pancut.
Air mani. Bukan kucing, kalau kencing kan kalau Kucing. macam anjing kalau kencing dia. Oh, kucing yang kencing ni. Ha. Dan najis lah. Kalau kena pakaian kita, kena bersihkan lah. Cuci je lah kan. Kena bersihkan cara mutawasitah tadi. Iaitu kena mengalirkan air tersebut sehingga hilang air najis itu. Kita tanggalkan jubah kita contoh kita basuhkan, alirkan, buka air pipe, basuhkan kontor-kontor kat lengan. Basuh kat tempat yang kena lengan saja. Sehingga hilang bau, warna dan rasa. Kalau hilang, kalau kita tidak ada rasa kencing kucing lagi, mana kat situ tak boleh, kena bersih lagi. Kalau rasa. Rumah okey tu tak. Tapi kalau mandi kena macam mana tak kena. Kena bersih lah, air pipe ada banyak keluar tu. Dia guna air mutlak, air pipe pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita berdarah Ah. kan, Ah. kita luka lah apa. Lepas tu kita tak apa ni, tak berhenti. Kita lepas kau duduk, lepas tu dia keluar lagi. Kena ni lah, kena kapaskan. Kena ikat, kena balutkan dengan apa-apa. Lepas tu keluar tak apa. Tak apa. Maknanya kalau kita ambil wuduk, kita nak sembahyang, kita kena ikat dulu luka tu. Maknanya baru boleh buat sembahyang. Kalau terkeluar time luka tu, time kita sembahyang, dimaafkan. Kalau kita tengah sembahyang, dia maaf lah. Dimaafkan. Tapi kena bersih dulu lah. Kalau kita tahu sebelum tu, maknanya dimaafkan. Kerana kena bersihkan dulu. Tapi time sembahyang contohnya, kita sembahyang kat hutan contoh. Ada pacat kat kaki kita, tak perasan. Kita sembahyang. Saudara-saudara najis darah tu mengalir. Kan kat situ dimaafkan. Sebab apa? Walaupun najis yang banyak, dia masih dimaafkan andai kata bukannya perbuatan kita sendiri dan tidak disengajakan. Itu baru boleh. Apa juga kalau dengan nyamuk kalau gigit darah apa? Sama juga lah dengan pacat tu. Pacat. Sama dengan nyamuk. Nyamuk tu kalau kita sembahyang dia mati sendiri tak apa. Andai kata kalau dia khilaf ulama sebenarnya. Ada yang mengatakan batas sembahyang dan ada kata tak batas sembahyang. Contoh kita sembahyang kan, lalat kat sini, kita tepuk perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri, kita tepuk, mati, ada darah. Kerana kat situ dah jadi najis. Ada dua khilaf ulama. Ada kata boleh, ada kata batal, ada kata boleh diterus sembahyang tersebut. Tapi kalau ikutkan kitab Fiqh Manhaj ni, perkara yang kedua yang dimaafkan, najis yang dimaafkan adalah sedikit darah, nanah, darah kutu anjing dan lalat dan najis lalat sekiranya ia bukan perbuatan manusia dan tidak disengajakan. Karena Allahu Akbar, ada lalat ni. Ini insya-Allah pada minggu yang akan datang kita akan belajar pula berkenaan dengan sebahagian najis yang dimaafkan. Ada 10 perkara yang najis yang dimaafkan lah. Maknanya yang dimaafkan misalnya kalau kita sembahyang ada perkara tersebut masih lagi boleh diteruskan sembahyang tersebut. Jadi insya-Allah kita sekadar ini sahaja. Sebelum saya tutup majlis ni, saya buka soalan kepada tuan-tuan. Kalau ada pertanyaan lagi lah. Perempuan ada nak tanya? Perempuan tak ada. Tak ada. Perempuan semua baik. Alhamdulillah pada malam ini kita terima perempuan ibu-ibu, kaum ibu. Sebelum ni ada kaum ibu? Ada tak? Baru lagi lah. Risau PKP balik, perempuan duduk rumah dia lah. Kesian lah. Jadi cukup sekadar ini saja. Saya mohon maaf andai terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah wa surah As.